Jadi tadi doktor kita lihat contoh pembangunan ruang komunal di kawasan bandar. Bagaimana kawasan luar bandar? Adakah kawasan luar bandar juga mendapat tekanan begini di mana masyarakat dan kanak-kanak khususnya hilang ruang sosial ataupun ruang untuk mereka membesar dengan baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Hakimah Muhammad, host Insight anda pada hari ini. Ruang ataupun tempat amat penting bagi memastikan pertumbuhan holistik anak-anak Malaysia. Apa guna jika negara membangun, bangunan gah dibina, namun anak-anak hilang tempat bermain, hanyut di dalam pembangunan material, akhirnya terjebak dengan gejala sosial yang membarah kerana pembangunan yang tidak seimbang. Maka Insight bersama Salam pada malam ini akan memfokuskan perbincangan sekitar pembangunan fizikal dan bagaimana kita dapat memainkan peranan untuk mewujudkan budaya yang positif bagi perkembangan yang menyeluruh anak-anak di Malaysia. Sahabat-sahabat, baiklah pada malam ini kita bersama seorang pakar seni bina sedikit berbeza daripada episod-episod yang lalu, iaitu Profesor Madya Dr. Nozalina binti Harun, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, terima kasih kerana sudi bersama kami Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas jemputannya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada Doktor. Selamat Hari Malaysia dan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-64 juga buat Puan Hakimah. Ya, terima kasih. Kita nak mula santai-santai, soalan yang sederhana sahaja. Lebih kepada nak mengenali doktor dengan lebih dekat latar belakang. Jika saya bacakan CV yang tertera di laman web UKM, fokus doktor adalah penyelidikan yang tertumpu kepada isu-isu berkaitan pertumbuhan semula bandar, morfologi bandar, landscape dan warisan budaya dengan penekanan terhadap pemeliharaan identiti tempatan bagi menjamin kesejahteraan sosial. Saya tertarik juga dengan beberapa projek yang doktor lakukan, antaranya membangunkan child friendly cities iaitu bandaraya mesra kanak-kanak, membangunkan ruang komuniti di Pangsapuri kos rendah dan beberapa lagi projek warisan yang lain seperti Tok Janggut khususnya. Jadi doktor, daripada seni bina yang kita nampak pembangunan fizikal dan kalau doktor mahu, doktor boleh bina banyak bangunan-bangunan yang cantik sebenarnya. Tapi bagaimana daripada seni bina ini fokusnya kepada komuniti, ruang selamat untuk anak-anak dan bandar yang mesra kanak-kanak sebenarnya. Bagaimana doktor terjebak dengan isu ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Asalnya bermula sewaktu saya sekolah menengah rasanya. Saya rasa turning point dia dan kesedaran tu timbul satu hari yang mana saya mempunyai kakak dan abang yang juga latar belakangnya seni bina juga. Jadi saya pun mengikuti sedikit sebanyaklah jejak langkah mereka ni. Jadi kakak saya waktu tu bertugas di Jabatan Kerja Raya. Satu hari lepas balik kerja, waktu tu saya dalam tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu. Waktu tu cuti sekolah, dia kata makcik cleaner dekat office dia sakit. Jatuh, kaki patah. Lepas tu dia kata, mari kita pergi tengok makcik cleaner tu. Dia kata dia baik dengan makcik tu. Lepas tu saya pun pergi, waktu tu bertempatannya tu rumah PPR yang terletak di Kuala Lumpur. Waktu tu saya lihat waktu nak masuk tu, masuk rumah tu macam agak sempit, laluan apa semua kelam. Lepas tu bila masuk dalam rumah tu, masuk-masuk tu bilik air di sebelah kiri saya, di depan bilik air dapur kecil, lepas tu ada satu bilik. Lepas tu dalam rumah tu ramai orang. Lepas tu saya macam terkejut. Saya tak pernah tahu bahawa ada rumah macam tu kan dekat tengah-tengah bandar raya. Lepas tu bila waktu lawatan tu
adalah beberapa insiden dengan yang tinggal dalam rumah tu ada cucu kan, bergaduh apa semua. Jadi bila selesai daripada melawat tu, sepanjang perjalanan tu kakak saya menerangkan betapa pembangunan yang dirancang dengan tidak teratur, yang tak mengambil kira keperluan penduduk ataupun masalah penduduk akan mencetuskan pelbagai isu. Sejak pada tu, di situlah segalanya bermula. Saya pun sambung penyelidikan waktu tu untuk doktor falsafah juga dalam topik yang hampir sama, iaitu saya melihat kesan ke atas rupa bentuk bandar di bandar-bandar bersejarah di 10 bandar di Malaysia, macam mana kesan dia bukan hanya dari sudut pembangunan bandar tu, tapi kesannya ke atas penduduk tu sendiri. Dan sejak daripada tu memang saya nampak kesannya dari sudut sosial tu sangat ketara, yang mana penduduk mengalami mental degradation, masalah mental, depression kan, Kesihatan mental. disebabkan kehilangan ruang-ruang sosial mereka. Sebabnya kalau di bandar-bandar besar banyak sebenarnya ruang-ruang sosial yang telah dimusnahkan untuk memberi laluan kepada parking, diberi laluan kepada hypermarket dan sebagainya kan. Jadi sejak pada tu memang saya berazamlah untuk menjalankan kajian-kajian dan projek-projek meskipun kecil, tapi pada saya dia memberikan kesan yang besar kepada rakyat, orang ramai. Pastinya doktor, saya tertarik dengan apa yang doktor katakan sebentar tadi, dan masya-Allah turning point yang sangat menginspirasikan daripada sekolah menengah lagi, dan melihat apabila ruang sosial ini dimusnahkan. Dan kita terus kepada topik kita pada hari ini, iaitu rumah sampah menjadi tempat main anak-anak. Boleh doktor ceritakan dengan lebih lanjut apa di sebalik projek yang doktor lakukan itu? Okey, saya terlibat dengan ada 8 projek pembangunan ruang komunal di sekitar kawasan rumah strata kos rendah di sekitar Selangor. Projek ni adalah sebenarnya rentetan daripada satu projek model jaringan hijau yang mana melibatkan 3 kawasan rumah strata kos rendah di Kajang, di Petaling Jaya dan di Ampang Jaya. Apabila projek tu berlangsung, saya dan pasukan menjalankan inventory waktu tu, inventory ke atas jaringan hijau yang ada. Jadi sepanjang penyelidikan tu kami dapati rupanya macam hampir ke 88 rumah strata kos rendah ni penduduknya tidak mempunyai ruang komunal. Jadinya seperti yang saya katakan tadi, ruang sosial ni sebenarnya kita sepatutnya melihat sebagai satu social investment, yang mana kalau dengan keberadaan ruang sosial ni, masyarakat dapat berekreasi, dapat berinteraksi antara satu sama lain, yang sebenarnya akan dapat mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Tetapi ketiadaan ruang-ruang untuk mereka mengekspresi perasaan ataupun bersosial telah menyebabkan mereka mengambil laluan-laluan seperti melepak, merempit. Jadi saya terkenang banyak scene apabila berada di kawasan-kawasan kajian ni, mengingatkan kembali kata-kata kakak saya tu yang mengatakan bahawa sebenarnya reka bentuk yang sedia ada ni yang telah menyebabkan mereka berkelakuan macam tu ataupun mengambil tindakan macam tu. Mungkin mereka bandingkan di kawasan-kawasan lain, ada pula taman permainan, ada kawasan wakaf untuk pertemuan sesama komuniti yang cantik, tapi kenapa tempat mereka tak ada, kan? Ya. Jadi kalau boleh doktor ceritakan lagi dengan lebih lanjut bagaimana projek menukar rumah sampah kepada tempat main anak-anak tu? Okey, daripada 8 kawasan tu kita kenal pasti satu ni yang paling mendesak, yang mana terletak di Lembah Jaya. Flat Lembah Jaya ni merupakan terdapat dalam 1,800 penduduk.
di Ramai. satu kediaman. Berapa Betul, tingkat tu doktor? 18 tingkat, ada 18. 525 pintu, Wow. yang dalam 40% terdiri daripada kanak-kanak. Tapi bila kita buat inventory dan apabila kita jalinkan kerjasama dengan JMB pun bawa kita pusing kan. Lepas tu saya tanya dekat pengerusi JMB, kata macam memang tak ada kawasan langsung kan cik? Lepas tu encik tu maklumkan, dia kata memang tak ada, dah hampir 30 tahun dia kata wujud tempat tinggal kami ni, tapi memang tak ada satu kawasan kecil je besar dalam macam sebesar separuh daripada bilik darjah kan. Itulah dulu asalnya tempat main kanak-kanak, tapi sekarang dah bahaya sebab dia terdedah kepada lalu lintas dan sebagainya. Akhirnya tak ada. Jadi bila kita pusing tu, ada satu rumah sampah kering, rumah sampah kering, bukan rumah sampah sisa domestik ni. Jadi kita bincang dengan penduduk, kata macam berpotensi tak untuk kita bangunkan rumah sampah ni menjadi sebuah ruang komunal. Kita letakkan rak buku untuk anak-anak boleh membaca. Lepas tu ada satu ruang kecil sikit, kita hampakan rumput kan, untuk nanti kanak-kanak boleh bermain lah kan, walaupun terhad. Dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang diberikan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Negeri Selangor, DUN Lembah Jaya pada waktu tu, dan sedikit juga bantuan daripada PKNS, akhirnya rumah sampah tersebut telah bertukar menjadi sebuah ruang komunal ataupun kami panggil sebagai laman restoratif, yang pada saya samalah konsepnya macam ruang salam yang ingin diketengahkan dan diperkenalkan oleh Ikram. Ya, kalau kita dapat lihat daripada gambar tu kan, bagaimana rumah sampah yang asalnya memang tak ada siapa orang nak pergi, dia telah bertukar menjadi ruang sosial dan diharapkan masyarakat dapat menjaga ruang ini dengan baik. Kalau doktor boleh kongsikan bagaimana pemilihan dibuat terhadap rumah-rumah kos rendah ni, sebab saya rasa dekat Lembah Kelang terutamanya, di Kuala Lumpur dan Selangor pasti banyak sangat rumah kos rendah dan ada yang sampai 16,000 13,000 penduduk. Tapi bagaimana rumah kos rendah ini mendapat pilihan untuk dibangunkan ruang restoratif atau ruang komunal atau ruang sosial di dalamnya? Okey, pemilihan tu dibuat satu seperti yang saya maklumkan tadi, berdasarkan kepadatan penduduk. Yang kedua, ketiadaan ruang lapang ataupun ruang awam untuk penduduk berekreasi ataupun bersosial. Dan yang ketiga, antara kriteria dia setelah kita berunding dengan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor, mereka menyatakan hasrat untuk beri insentif lah untuk penduduk-penduduk yang memberikan kerjasama baik terhadap JMB. Maksudnya macam tunggakan kan, jumlah tunggakan penyelenggaraan tu tak tinggi sangat. Lepas tu penduduknya bekerjasama. Bila ada program-program keramaian, mereka saling gotong royong. Jadi itu antara 3 aspek ataupun 3 faktor utama yang kita ambil kira dalam pemilihan 8 kawasan yang ruang komunal yang akan dan telah dibangunkan. Setakat ni buat pengetahuan Hakimah ada 5, 4 yang betul-betul dah siap. Dan 4 lagi tu masih tertunda disebabkan PKP. Ya, jadi tadi doktor kita lihat contoh pembangunan ruang komunal di kawasan bandar. Bagaimana kawasan luar bandar? Adakah kawasan luar bandar juga mendapat tekanan begini di mana masyarakat dan kanak-kanak khususnya hilang ruang sosial ataupun ruang untuk mereka membesar dengan baik? Okey. Berbanding agak berbeza dengan kawasan bandar ya, yang mana saya juga turut terlibat selama 3 tahun buat kajian terhadap keperluan penduduk ataupun faktor-faktor fizikal yang menyokong kelestarian sosial masyarakat luar bandar, yang mana saya terlibat dengan penyelidikan di
dua buah kampung tradisional di Kuala Terengganu. Satu kampung Losong, satu kampung Pulau Duyung. Anak-anak ternyata tidak menghadapi masalah sebab satu disebabkan pola pertempatan tu yang bersifat organik dan saling berhubung antara satu sama lain. Maksudnya macam jalan tu jalan ada denai-denai kecil kan dekat sekeliling rumah, itu sebenarnya telah meningkatkan tahap keselamatan kawasan tu. Jadi Oh. anak-anak ni mereka bebaslah bermain. Maksudnya macam dekat tepi rumah, tepi sungai, sebab dari sudut keselamatan tu agak baik berbanding kawasan bandar, dan ruang sosial tak ada masalah sebab kanak-kanak ni, Hakimah, sebenarnya mereka tak perlukan play equipment sebab mereka melihat pokok pun sebagai satu ruang untuk bermain, ataupun kiranya ada tunggul kayu dekat tepi sungai kan, mereka boleh je main sebabnya mereka ni sangat tinggi imajinasi dan mereka sangat Betul, betul. kreatif kan. Lompat air selepas hujan pun boleh jadi tempat berenang. Betul. Apa yang Hakimah cakap ni mengingatkan saya kepada satu kajian ataupun projek yang saya jalankan bersama Universitas Alauddin di Makassar pada 2014, yang mana kami buat program yang serupa. Waktu tu bekerjasama juga dengan macam local authority di Makassar ya, di kawasan-kawasan slum, kawasan Setinggan. Setinggan, kawasan Setinggan di tengah-tengah kota Makassar. Jadi approach yang sama, kita pergi berjumpa dengan kanak-kanak dekat kawasan slum area tu, kita tanya macam kalau bermain selalunya kat mana? Kan? Jadi mereka bawa saya dan anak-anak murid saya di Universitas Alauddin waktu tu, kami pun pergi ke satu sudut, kita tengok ada banyak pokok pisang. Lepas tu ada satu padang kecil je dekat sekeliling rumah-rumah yang padat tu. Jadi bila kita kata kalau dibagi peluang untuk kita bangunkan kawasan ni jadi kawasan permainan, kita tebang pokok pisang nak? Lepas tu dia kata, tak boleh, jangan ditebang pokok pisang. Lepas tu kata macam, kita nak tebang pokok pisang tu, nanti kita letak buayan, letak gelongsor. Lepas tu dia kata, enggak usah, dia kata kan. Tak perlu, dia kata, sebab pokok pisang tu tempat mereka main nyorok-nyorok. Jadinya kanak-kanak ni dia tidak seperti yang kita jangkakan lah. Kadang-kadang kita menjangkakan mereka ni akan jadi gembira kalau ada gelongsor, buayan kan. Tapi tak, sebenarnya mereka sangat kreatif. Betul, betul. Dia mengingatkan saya di zaman saya kanak-kanak juga duduk panjat pokok mangga dan makan buah mangga di atas pokok mangga. Satu kenikmatan yang Betul. kanak-kanak sekarang tak dapat rasa sebenarnya. Baiklah doktor, kalau kita lihat itu perbezaan di luar bandar ataupun di kampung, dan sekarang ni untuk menghasilkan kampung di bandar tu ataupun suasana kampung di bandar tu agak susah. Namun kita nampak kerajaan melalui agensinya kerap kali mengeluarkan polisi-polisi seperti dasar fizikal negara, dasar komuniti negara dan banyak lagi polisi. Mengikut pengalaman dan pengetahuan doktor, sejauh mana kita rakyat Malaysia telah melaksanakan apa yang termaktub di polisi? Kalau saya dapat bacakan sikit antara sasaran dasar fizikal negara misalnya, mensasarkan pembangunan yang lestari supaya kurangnya jenayah daripada 8.1% pada 2014 kepada 5% pada 2020, dan indeks persepsi rasa selamat meningkat daripada 39 kepada 60%. Jadi kita lihat di dalam polisi-polisi ni telah banyak digariskan apa patutnya pembangunan lestari itu bagaimana. Tapi sejauh mana kita telah melaksanakan apa yang termaktub di dalam dasar-dasar tersebut? Okey, kalau dari sudut peratusan ataupun skala tu saya tak dapat nak kata sebab lain kawasan ataupun lain
pihak berkuasa tempatan lain dia punya pendekatan. Tapi secara keseluruhan saya merasakan dasar-dasar ataupun rancangan fizikal negara ketiga kita khususnya sebenarnya dah sangat lengkap. Kita mempunyai dasar yang sangat baik, lengkap dan baik. Tapi kelompongannya saya dapati ataupun saya perhatikan lebih kepada macam mana nak menurunkan segala aspirasi ataupun rancangan-rancangan tu sampai ke akar umbi. Kita mempunyai isu di situ yang mana mungkin pada saya NGO boleh mainkan peranan. Ya, sebab local authority kita mempunyai kaki tangan yang agak terhad. Jadi mereka tak mampu. Kadang-kadang dalam satu local authority tu yang bahagian lanskap contohnya jika kita berbicara tentang ruang awam ataupun ruang sosial ni. Mungkin dalam satu majlis perbandaran ada dalam 3-4 orang untuk melihat seluruh satu kawasan tu mereka tak mampu. Jadi Kalau apa yang doktor boleh minta maaf, kalau doktor boleh kongsikan 3-4 orang tu dinisbahkan kepada berapa penduduk misalnya. Kalau nak dapat bayangkan dia punya urgency ataupun penduduk yang perlu mereka lihat dan santuni. Ramai Hakimah, rasanya macam mungkin 1 ke 20,000, 1 ke 10,000, macam tu. Dan kalau ikut macam contoh negeri Selangor, kita mensasarkan dalam rancangan struktur negeri Selangor 2035, kalau seingat saya kita pernah mensasarkan 1,000 penduduk sepatutnya ada ruang rekreasi mereka yang sendiri, tapi sampai hari ini kita masih belum mampu nak capai lagi. Jadi kelompongan yang saya maksudkan tadi tu, berbalik kepada kelompongan tadi tu, sepatutnya saya kira dah sampai masanya untuk NGO ni melebarkan sayap untuk turun membantu pihak berkuasa tempatan ataupun wakil-wakil penduduk untuk advocate tentang tanggungjawab dan hak mereka supaya suara mereka dapat didengari. Maksudnya macam suara dari sudut keperluan-keperluan asas untuk rekreasi, bersosial tu dapat didengari hingga ke atas. Apa yang mereka perlukan. Kadang-kadang macam yang saya bagi contoh tadi di Lembah Jaya tu, sebab keterbatasan ruang yang ada adalah ruang koleksi sampah kering. Maka itu yang kita bangunkan dan penduduk ternyata mereka sangat gembira. Satu soalan saya yang lain sedikitlah. Kalaupun pihak berkuasa tempatan dan juga NGO bekerjasama untuk membangunkan ruang sosial di tempat kediaman penduduk dan seterusnya ruang ini akan dimanfaatkan oleh kanak-kanak. Pada pandangan doktor, sejauh mana rakyat Malaysia ini berkesedaran untuk menjaga ruang-ruang yang dibangunkan ini dengan baik? Okey, bagus soalan tu. Sebab banyak juga bukan kita nak katakan bahawa kerajaan tidak menjalankan tugas dalam menyediakan ruang-ruang rekreasi ataupun ruang sosial ni. Tapi sebenarnya proses tu yang penting. Proses penglibatan tu. Maksudnya macam contoh tadi ruang restoratif yang ada di Lembah Jaya tu, prosesnya adalah kami bertemu dengan JMB, kemudian dibawa berjumpa dengan penduduk kan, dan waktu nak ambil keputusan untuk okey kita nak buat kat mana kan, minta kebenaran penduduk. Jadi mereka rasa dihargai dan mereka rasa mereka penting. Jadi waktu nak buat sama-sama, buat sama-sama, kita bina sama-sama supaya pengalaman-pengalaman tu dan penglibatan kita dan penduduk tu menjadikan mereka tu ada satu kenangan. Kenangan tu yang menyebabkan mereka ada rasa kepunyaan dan ada rasa kesedaran tentang inclusivity untuk menjaga ruang tu, sebab bukan ruang saya kan, bukan ruang saya
tapi ruang mereka. Jadi mereka rasa macam kita kena jaga ni, dan kebanyakannya kelemahan kita lah, kita ambil pelajaran daripada apa yang berlaku. Kelemahan yang dulu-dulu saya lihat banyak projek yang penduduk tak tahu pun, dia tengok dari jauh, aduh kontraktor datang kan, nak bangunkan, tapi nak bangunkan apa? Betul ke itu keperluan mereka? Rupanya mereka tak perlukan apa yang dibangunkan tu. Jadi Ya. itu pasal mereka tak rasa nak jaga, sebab mereka rasa mereka tak penting, orang tak hormat kan, macam tu. Okey, baiklah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, di dalam proses membangunkan ruang sosial tu kena ada keputusan bersama, dan pastinya klien ataupun pengguna ruang sosial tu perlu dimasukkan bersama-sama di dalam membuat keputusan tersebut. Betul. Okey, baiklah doktor, soalan terakhir saya. Pada pandangan doktor, kita tahun ni menyambut kemerdekaan yang ke-64. Katalah lagi 20 tahun akan datang ataupun 30 tahun akan datang. Di manakah pembangunan sosial, pembangunan ruang fizikal yang mengambil kira aspek sosial di Malaysia bagi kepentingan kanak-kanak di Malaysia? Okey. Dalam tempoh 20 tahun, kalau kita tak berubah pola fikir dan cara kerja seperti yang saya nyatakan tadi, kalau semuanya top down, tidak wujud bottom up, maksudnya macam daripada bawah, suara-suara rakyat ataupun suara-suara masyarakat, especially yang the underprivileged group ni tidak didengari, maka saya kira kita gagal dalam menyediakan lebih banyak ruang selamat untuk kanak-kanak khususnya. Jadi dah tiba masanya untuk kita berubah dari sudut membangunkan sesuatu pembangunan tu dalam konteks yang sekarang ni, yang mana banyaknya top down kan. Sepatutnya macam negara-negara maju, mereka semua dah bergerak secara bottom up, Ya. mendengar keperluan dan suara hati masyarakat. Baiklah, terima kasih doktor. 30 minit yang amat berharga pada hari ini. Antara yang kita terinspirasi adalah setiap daripada kita, ibu bapa, masyarakat, anggota masyarakat perlu sentiasa cakna dan peka dengan ruang-ruang di sekitar kita, kerana ruang ini amat memberi kesan kepada pertumbuhan anak-anak. Jika kita lihat tidak adanya ruang yang positif untuk anak-anak bersosial, membangun dan berinteraksi sesama mereka dan orang dewasa dalam keadaan yang baik, kita patut suarakan kepada pihak berkuasa tempatan, jawatan kuasa penduduk dan adun ataupun sesiapa yang terlibat di kawasan setempat untuk membangun bersama pembangunan di Malaysia. Baiklah sahabat-sahabat, salam sayang daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zalina. Jika ada sebarang maklum balas, sila tinggalkan di ruangan komen, dan jika ada sebarang figura yang ingin dibawakan di pentas salam ini, insya-Allah kami akan bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersama membina masyarakat.